Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berbahagia SIM Ismail, yang berbahagia Cik tuan-tuan puan muslimin muslimat hadirin jemaah surau bidayah pada tempat miskin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini malam 6 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 7 Februari 2021 mesti kita panjatkan sekali puji dan syukur kepada Allah SWT dan segala sama-sama menunaikan solat Fardu Maghrib berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizahullah Ta'ala yang berwirid dipimpin oleh beliau bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau, mudah-mudahan segala permohonan dan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya dalam suasana hari ini di mana kita lihat berlakunya peningkatan mendadak kes COVID-19 walaupun dikatakan sebahagian besarnya adalah dari varian Omicron yang mana cepat merebak tetapi tidak sampai membawa ke tahap yang serius atau kritikal. Paling tinggi pun tahap 2 sahaja. Maksudnya kalau dah kena tu kuarantin lah. Melainkan bagi mereka yang ada masalah-masalah kesihatan maka pesakit jenis macam ni akan dibawa ke hospital. Ada pun yang sihat walafiat tak ada apa-apa ni bila kena COVID varian Omicron ni dinasihatkan supaya kuarantin dan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya penyakit ataupun sakit akibat COVID ini tidak berpanjangan dan segera sembuh. Begitulah apa yang kita tahu ya. Jadi kita harapkan semoga perkara ini tidak berpanjangan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan doa dan permintaan kita. Dan kita dah masuk ke bulan Rajab ya, bulan yang mana Nabi SAW pernah berdoa ya, di dalamnya disebut nama Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban serta pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Rajab ini adalah pintu gerbang pertama sebelum bertemu, sebelum ketibaan Ramadan.
Lepas Rajab, Sya'ban, pintu gerbang kedua. Kemudian baru kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita rindui ketibaannya. Jadi pada bulan Rajab ini juga disunatkan berpuasa pada bila-bila hari, mana-mana hari dalam bulan Rajab itu, Rajab ini, tanpa mengira apa harinya. Tak kira lah sama ada hari yang disunatkan berpuasa Isnin, Khamis ataupun pertengahan bulan 13, 14, 15. Hari lain boleh. Orang tua dulu dia puasa 3 bulan. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Jadi betul yang orang tua kita ni puasa. Kan? Kita ni tak rajin sangat sebab kita banyak perkara-perkara lain yang ada dalam fikiran kita. Jadi kita berpuasa tu bila rasa-rasa perlu, rasa-rasa okey, rasa-rasa nak, kita puasa. Dan ini puasa sunat, tidaklah seperti mana puasa Ramadan. Jadi terpulang. Puasa 2 bulan terus sampai Sya'ban pun tak apa. Nak puasa bila-bila pun tak apa. Tak nak puasa langsung pun tak apa. Macam masalah. Tidak jadi satu yang menyusahkan. Dia tak jadi satu yang wajib bagi kita. Melainkan puasa bulan Ramadan. Itu kalau tak puasa, saya tak tahulah kan apa nak jadi kalau kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kan bulan Rajab, Sya'ban tak ada plastik hitam. Tiba-tiba bulan Ramadan ada plastik hitam drive-thru jalan yang kosong. Marah kita tuan. Bulan Rajab tak ada pula. Itu yang pelik. Kan? Lalu tengok tak ada pula orang beratur ramai nak beli nasi ganja ada. Tapi bila masuk bulan Ramadan tiba-tiba ada drive-thru. Selalu drive-thru ni McDonald dengan KFC, drive-thru ni tiba-tiba masuk bulan puasa, yang jalan yang kosong ada drive-thru pula. Ini tuan-tuan kena jaga. PKP. Alasannya PKP tadi makan kedai, yang ni bawa balik rumah lah. Tapi yang heran ni beli pukul 9 pagi. Buka puasa pukul 7 malam. Untuk apa? Untuk apa plastik hitam tu, drive-thru tu? Entahlah. Hanya orang yang beli itulah yang boleh jawab. Baik, itu cerita tentang bulan Rajab. Dan dalam bulan Rajab juga berlaku peristiwa yang besar, mukjizat terbesar kepada Nabi SAW selepas Al-Quranul Karim, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Yang ini kita kena susun, kita kena carilah orang yang lain sikit daripada lain. Bukan orang pelik, tapi maknanya biarlah pengisiannya itu berbeza. Ya, contoh macam baru ni satu surau di video saya beritahu, jemputlah Ustaz Auni Muhammad. Pasal dia ni selalu membicarakan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ada elemen-elemen yang menunjukkan peristiwa akhir zaman. So itulah layak Ustaz Auni Muhammad ni dijemput oleh mana-mana masjid dan surau untuk ceramah perdana Al-Isra' wal Mi'raj. Dia pun suruh kita ni tunggulah tahun depan ke tahun lagi 1. Tahun dah cukup bajet, bolehlah jemput Ustaz Auni Muhammad. Tak jauh pun daripada Pulau Pinang dia, cikgu sekolah. Kena timing dia cuti, bolehlah jemput kan. Untuk tahun ni kita serah pada Ustaz Kamil nak jemput siapa untuk ceramah Al-Isra' wal Mi'raj. Tahun depan, tahun akan datang nanti set kan, usaha kan dapatkan Ustaz Auni Muhammad. Bila Ustaz Auni Muhammad datang, tim kameraman dari YouTube datang. Ini bukan Ustaz Azmi punya, ini Ustaz Azmi Sdn Bhd. Ini memang tim yang selalu datang merakam video penceramah-penceramah dalam YouTube. Dia akan datang follow sekali. Jadi orang kena suruh kita. Itu tujuannya. Sebab dia pun kira macam selebriti juga, walaupun tak pernah masuk TV. Tapi selebriti kan, ceramah-ceramahnya kalau dalam YouTube 1000 kat orang tengok. Ceramah UMAI adalah 10 orang. 10 orang tu pun dah ramai lah. Ceramah kita lah kan, kuliah kita 10 orang tu pun dah ramai lah. Berbunga-bunga hati tengok 10 orang tengok. Kalau tidak tu 3 orang, 4 orang kan. Kita bukan selebriti. Tu kan. Cuma kita masukkan dan kita letakkan di grup WhatsApp community itu supaya mereka yang tak berkesempatan untuk mengikuti kuliah kita tu ada kesempatan yang lain. Itu sebenarnya. Walaupun muka-muka yang datang tu, yang ada kuliah ni muka yang sama,
Tapi ada juga mungkin beberapa orang yang tak dapat hadiah. Kan? Jadi kita beri peluang kepada mereka untuk menuntut kuliah kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang berkhususkan muslimin muslimat rahimakumullah, pada kali ini, pada malam ini kita akan membicarakan pula pengajian kitab tafsir Al-Quran. Namanya Tafsir Ibrul Athir. Pengarangnya ialah Al-Fadil Al-Ustaz Guru Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Sul Haji Muhammad Ar-Riyawi Al-Penyangati rahimahullah ta'ala. Ada meninggal lawang. Yang tinggal buku untuk kita sama-sama bedah isinya, menjadi jariah untuk dirinya dan untuk kita semua, insyaAllah. Jadi benda ni kita dah kupas semenjak tahun 2014. Jadi kita sambunglah. Jadi setelah saya fikir-fikir, di sinilah tempat yang paling sesuai untuk kita teruskan kuliah ni. Kerana kalau terberhenti sangat rugi. Tafsir Quran ni tak rugi kita mengaji. Sangat baik untuk kita ikut pengajian kitab tafsir Al-Quran. Kenapa? Kerana tafsir Quran ni lah ilmu yang kita mentadabbur isi-isi kandungan Al-Quran. Apa makna tadabbur? Tadabbur ni maksudnya kita membedah dan mencongkil, membedah, mencongkil dan mengeluarkan isi-isi kandungan pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Baca satu perkara, baca tetap kena baca. Belajar baca tetap kena belajar baca. Tetapi isi kandungan Al-Quran itu juga wajib kita pelajari. Dia jadi satu benda yang sebenarnya fardu ain untuk semua orang. Sebenarnya. Tapi untuk mempelajari ilmu tafsir Quran sedalam-dalamnya, itu adalah fardu kifayah. Tapi mentadabbur isi Al-Quran, itu adalah fardu ain untuk kita semua. Sekurang-kurangnya kita mengetahui secara dasar isi-isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca surah Fatihah tu, apa isi dia, apa pengajaran dia. Yang itu kita tahu. Kalau kita nak mengaji lebih dalam dari itu sudah jadi fardu kifayah. Tak semua orang dituntut supaya mengaji. Tapi bila membedah isi Al-Quran ni, kita berkongsi apa pengajaran yang ada daripada Al-Quran, itu adalah fardu ain untuk semua. Kena tahu kan? Sebab Quran ni diturunkan kepada kita, bukan diturunkan kepada manusia-manusia sebelum kita. Al-Quran ni diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Jadi isi Al-Quran itu untuk kita sebenarnya, bukan untuk mereka. Jadi wajib atas kita mempelajari isi Al-Quran itu sendiri. Yang ni kita nak mengaji ni. Yang mana di sini, di surah ni saya mulakan dari ayat yang ke-72 dan 73 surah Al-Baqarah yang dibaca tadi. Apa yang terkandung dalam kedua ayat ni? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Subhanallah. Wa idh qul qataltum, dan ingatlah wahai kaum Bani Israel. Ingatlah wahai kaum Bani Israel. Allah Ta'ala, walaupun ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ianya berupa peringatan Allah SWT kepada Bani Israel. Bani Israel, dari Bani Israel inilah datangnya kaum Yahudi. Apa makna Bani Israel? Bani ini kaum Israel ini Nabi, gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Israel, gelaran kepada Nabi Yaqub. Macam Nabi Muhammad SAW, dia ada nama lain, Yasin, Toha. Itu nama lain kepada Nabi Muhammad SAW. Kan, Yasin dalam ada surah Yasin. Itu nama lain bagi Nabi Muhammad SAW. Toha, kan. Itu pun nama Nabi Muhammad SAW juga. Jadi bagi Nabi Yaqub alaihissalam, nama lainnya ialah Israel. Jadi Bani Israel ni ialah manusia-manusia yang keturunannya dari Nabi Yaqub alaihissalam. Antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan akhir sekali Nabi
Isa alaihissalam, yang antara nabi-nabi yang datang, rasul-rasul yang datang dari keturunan Bani Israel. Tapi bukanlah mereka saja, ramai yang banyak kan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut wa id qataltum nafsa. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kamu membunuh satu jiwa, satu orang. Qataltum nafsa, membunuh satu orang. Jadi nafsa ni Allah Ta'ala gunakan perkataan nafsa ni dengan perkataan yang umum. Tidak dinyatakan siapa orangnya, lelaki ke, perempuan ke, orang muda ke, orang tua ke, tapi manusia lah. Sebab nafsa ini adalah manusia. Nafsa ini adalah jiwa. Manusia ialah makhluk yang memiliki jiwa. Jadi Allah Ta'ala sebut wa id qataltum nafsa. Dan ingatlah wahai Bani Israil, ketika kamu membunuh satu jiwa, satu orang, satu manusia, seorang manusia, fadartum fiha, maka bertengkaranlah kamu tentang siapa yang membunuhnya. Berbalah siapa yang bunuh ni. Orang ni kata dia ni, orang ni kata dia ni, orang ni kata dia ni. Masing-masing ada teori masing-masing. Puak ni kata si Fulan tu, puak yang nu kata si Fulan tu. Dan mereka berbalah kerana tidak sependapat. Mereka berbalah siapa yang bunuh ni. Kata satu kumpulan A yang bunuh, kata kumpulan lain tidak, bukan A, B. Kata kumpulan yang ketiga bukan B, C. Lama-lama antara kumpulan-kumpulan Bani Israil ini mereka bertengkar, mereka berbalah, mereka bertelingkah. Kan? Mereka bertengkar. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita zaman Nabi Musa ni. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan sedangkan ni waw tu bukan waw dan ni, waw tu sedangkan Allah mukhrijun. Mukhrijun ni mengeluarkan, menyingkapkan, membongkar ma kuntum taktumun, apa-apa yang kamu sembunyikan. Dia jadi bertengkar tu kerana ada yang cuba disembunyikan oleh mereka. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sebab tu mereka berbalah. Sebab tu mereka bertengkar, mereka bertelingkah, kerana ada benda yang mereka sembunyikan. Mungkin si pembunuh ni dari saudara mara mereka, dari kaum kerabat mereka. Jadi mereka sembunyikan. Jadi cara nak sembunyi macam mana? Buat kecoh. Tuduh orang lain, jadikan orang lain sebagai kambing hitam. Kan? Pasal-pasal je simpulan si A tu kena jadi kami kena tuduh. Wah, bukan si A buat. Tapi kerana nak menyembunyikan pembunuh sebenar, maka ditimbulkan benda-benda itu. Maka Allah Ta'ala kata wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sedang Allah Ta'ala menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Apa caranya? Dengan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menjawab permintaan Bani Israel tentang isu pembunuhan ni. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa berkata, menyampaikan kepada Bani Israel satu perkara. Apa dia tuan-tuan? Untuk membunuh seekor, menyembelih seekor lembu. Ini cerita surah, inilah asal mulanya nama surah Al-Baqarah. Pernah tuan-tuan tanya surah Al-Baqarah ni mana awak? Apa makna Al-Baqarah? Al-Baqarah ni lembu betina dalam bahasa Arab. Macam mana pula surah ni nama surah Al-Baqarah? Sebab ada cerita tentang lembu betina. Kan? Macam mana boleh timbul cerita lembu betina? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dalam ayat sebelum ni kita tuan-tuan tengok dalam video kuliah yang lalu, ada dibicarakan. Allah Ta'ala perintahkan kamu menyembelih seekor lembu betina. Kenapa?
Sebab lembu betina inilah kunci untuk menyelesaikan masalah pembunuhan ni. Jadi Nabi Musa diperintah Allah Ta'ala menyampaikan kepada Bani Israel, suruh sembelih seekor lembu betina. Bila seekor lembu betina tu mana-mana pun boleh, kecil ke besar ke, tua ke muda ke, tak kisah lah. Anak dara ke janda ke, yang penting seekor lembu betina. Tapi Bani Israel ni dia tanya macam-macam. Dia tanya macam-macam. Tanya color macam mana, rupa macam mana, jenis macam mana. Kalau tak tanya, boleh tak cari mana-mana lembu betina? Dapat seekor mana-mana, jadilah janji lembu betina. Tapi sebab banyak bertanya, ini masalah sebenarnya. Pengajaran bagi kita. Bila kita menerima satu arahan, arahan yang umum, katalah orang bos suruh cari, contohlah bos suruh cari kopi. Aku nak minum kopi ni, kau cari kopi kejap. Janganlah tanya tuan nak kopi apa, jenis apa, brand apa, kopi Dia beritahu suruh cek kopi, carilah kopi. Tak kira lah kopi Cik Nak ke, kopi cap kapal layar ke, kopi cap 54 ke, tak kisah, jadi kopi tu dah. Tu je dia ni. Ni tanya pula, tuan nak kopi macam mana tuan? Kau carilah kopi mana-mana. Tak nak tahu lah tuan suka kopi mana. Kau cari kopi yang paling famous di Perak ni. Paling famous. Sebab apa? Sebab apa? Bila tanya orang ni kata brand ni, orang ni kata brand tu, dah pening kepala kita. Ini yang berlaku dalam peristiwa lembu betina. Tanya macam-macam. Itu cerita dan asal daripada asal usulnya surah Al-Baqarah tadi. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat 72 ni, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sedang Allah Ta'ala membongkarkan apa yang kamu sembunyikan. Allah Ta'ala bagi kunci dia. Kunci dia apa? Kamu cari seekor lembu betina. Bila dah dapat, kamu sembelih. Anggota, mana-mana anggota lembu betina ni kamu gunakan untuk dipukul kepada tubuh si mati ni. Dengan takdir Allah, Allah Ta'ala akan takdirkan tubuh si mati ini bangun semula dan menceritakan siapa yang bunuh dia. Nampak? Kan senang kalau kata kita buat terus, kan senang. Mana-mana anak lembu lah. Sebab yang penting lembu betina. Nampak je belakang dia ada 4 tetek tu, rembat je. Tak kira apa brand pun. Tak kira brand Siam ke, brand India ke. Nah, yang penting lembu betina. Ini tak tanya pula. Color macam mana, rupa macam mana, jenis macam mana. Sampai susah nak cari. Akhirnya dah cari rata-rata ni. Dalam cerita kisah dia, dapat seekor. Punya cari hampir-hampir tak dapat nak cari ni. Puan merata dah keliling. Pergi Kuala Kangsar, pergi Gerik, pergi Manjung, pergi Kuala, pergi Kerian, pergi Teping, pergi Selama, cari tak jumpa-jumpa. Rupa-rupanya ada kat Temu. Ini tempat awak je pun. Rupanya ada kat Temu rupanya. Ada satu bengali kat Temu tu bela. Kan? Baru jumpa contoh cerita tu. Tuan faham. Tu cerita dia. Bukan cerita ni berlaku di Perak. Cerita ni berlaku di Mesir. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan? Tapi nak bagi tuan-tuan faham, kita ceritalah. Buat macam ni, jumpa kat Temu rupanya. Buat tanya Ustaz Azmi pun tak tahulah. Saya pun duduk di Temu ni, tapi Haji pun tak tahu. Tapi tanya-tanya dengan orang yang pergi tapak, rupanya ada bengali Temu bela. Dari tengah-tengok, ya betul, ini lah lembu yang kita cari selama ni. Tu cerita. Cuba kalau tak tanya macam-macam, boleh cari tak? Kat Ipoh pun ada, dekat Gunung Lam pun ada. Pagi tadi saya lalu, ada sekawan lembu menyeberang jalan di Gunung Lam. Ada gembala pula. Situ boleh berdapat kalau tak tanya. Betul tak, Sam? Ini pasal banyak bertanya ni. Ini perangai Bani Israel. Perangai mereka menjadi sebab mereka ni tak nak buat. Dia nak mengelat, tanya macam-macam. Punya lawyer buruk Bani Israel, menyusahkan diri, menyusahkan orang, dan menyusahkan diri sendiri. Itu dia. Wallahu a'lam. Baik.
tengok apa yang ingin diuraikan oleh Tuan Guru, almarhum Tuan Guru ni. Ayat yang berbunyi wa id qataltum nafsan fadartum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh orang maka bertengkaran kamu tentang siapa yang membunuhnya. Maksudnya ayat itu mengingatkan kepada kaum Yahudi atau sekarang ni lah, ada kaum Bani Israel dulu kan. Pada zaman Nabi SAW bahawa suatu pembunuhan telah dilakukan oleh leluhur mereka, kaum Bani Israel, ke atas seorang dari kaum mereka. Ni maksudnya Allah Ta'ala suruh Nabi SAW cerita kepada orang-orang Yahudi di Madinah, kamu ingat tak nenek moyang kamu punya cerita dulu zaman Nabi Musa? Sebab orang Yahudi ni nenek moyang mereka ialah Bani Israel. Nak cerita ni balik ya. Sebab putar balik kamu ni berasal daripada nenek moyang kamu juga. Orang Yahudi di Madinah pada zaman Nabi SAW ni putar balik dia banyak macam-macam. Cakap depan Nabi baik, belakang tikam Nabi. Depan Nabi, kamulah orang yang paling kami hormat. Belakang Nabi, cerita lain. Nampak? Berjanji depan Nabi A, yang jadi B. Akhirnya mengkhianati perjanjian. Ini perangai orang Yahudi di kota Madinah waktu itu. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW cerita kepada orang Yahudi ni, perangai kamu ni datang daripada nenek moyang kamu dulu tak? Bukan kamu punya perangai ni lah ni, dulu-dulu zaman datuk nenek kamu pun macam tu juga punya perangai. Baik. Sehingga peristiwa itu menggemparkan yang akibatnya berlaku pertengkaran dan tuduh-menuduh sesama mereka, kerana tiada tahu sebenar-benarnya siapa yang menjadi pembunuhnya. Hal ini sebagaimana terdahulu kisahnya. Maknanya kisah ni kita dah bincang. Maksudnya telah dibincangkan dalam ayat-ayat sebelum ni. Ada air. Tak boleh lah. Awak dia lupa nak bawa air ke rumah. Ada botol air tu, lupa nak bawa. Baik. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sedang Allah Ta'ala menyingkapkan apa yang telah kamu sembunyikan. Maksudnya kesulitan yang sedang mereka hadapi itu telah dapat diselesaikan oleh Allah, iaitu dengan memerintahkan mereka melalui utusannya Nabi Musa AS supaya mereka sembelih seekor lembu. Artinya kejahatan itu mesti ditebus dan dibasuh dengan darah yang dialirkan dengan penyembelihan seekor lembu sebagai korbannya. Dengan pengorbanan itu Allah menyingkapkan rasa si pembunuh itu, walau betapa licinnya dia hendak menyembunyikan diri. Tu cerita dia. Jadi zaman dulu ni cerita dulu Nabi-Nabi dulu ni, zaman-zaman Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW ni, nak menyelesaikan satu masalah, itu cerita dia, cara dia. Orang yang bersalah, kalau kita orang Islam ni, bila kita bertahu kita rasa bersalah, dosa banyak dosa banyak. Kita ni sudah tak sembahyang, tak puasa ni, apa lagi, beli nombor ekor, main judi, contoh. Bukan orang sini lah, orang sebelah-sebelah, kampung semalam. Bukan orang sini, orang kampung semalam. Nak sebut kampung esok tak boleh, kampung esok tu ada sebenarnya. Marah pula orang sana, ni kampung semalam. Carilah kampung semalam kat mana. Orang kampung semalam ni punya dosa banyak. Kita ada keinsafan, aku dah rasa banyak dosa ni, aku nak balik pada jalan Allah ni, macam mana cara aku nak buat? Dalam agama Islam, dalam syariat Nabi SAW, kita hanya dituntut, pertamanya dituntut 3 kali. 3 kali. Pertama, ada rasa menyesal. Menyesal, ya Allah, banyaknya dosa. Termenung je, apa dah abang. Lepas dia balik kuliah Ustaz Azmi, termenung depan beranda rumah tu, letak kursi, memandang keluar. Pemandangan luar kan cantik. Kalau duduk atas tingkat 8 memang cantik pemandangan tu. Tengok cantik, nampak terang, nampak. Kalau siang nampak bukit-bukit tu kan, tenang je kan. Tengok lampu-lampu bangunan tu kan. Kenapa ni bang, apa masalah ni bang? Abang semenjak balik daripada kuliah Ustaz Azmi tadi, asyik termenung je, duduk kursi, letak kursi depan beranda, pandang. Jadi abang ni risau sebenarnya, duk fikir dosa banyak. Contoh kan, dosa banyak. Jadi pertamanya ada penyesalan. Yang kedua apa?
tinggalkan terus. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, beli nombor ekor tak beli dah, berjudi tak ada dah. Tinggal, benda-benda maksiat semua tinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, berazam tidak melakukan lagi. Azam tu kena ada. Walaupun azam tu kadang-kadang ada cabaran dia. Memang ada cabaran dia. Kawan-kawan ajak, kenapa tiba-tiba tak beli ni? Selalu kalau keluar singgah dia pergi beli 5 kecil 5 besar, 5 big 5 small. Kan? Ni tiba-tiba tak beli pula, aku yang beli. Kau pun tak beli. Kan? Bila pula masa pandai tak nak beli ni? Aku tak nak beli lah. Aku dah isap, aku dah taubat. Beli je lah. Esok lusa minta pun Allah Ta'ala. Dah beli juga sudah. Itu kata cabaran tadi. Memang kita berazam, tapi cabaran tu ada. Contoh kan, lagi satu contoh kan, kita dulu suka karaoke. Bukan karaoke, rumah ni karaoke kan, dekat tempat karaoke tu. Pusat karaoke. Lepas tu bukan kata karaoke saja, dia ada kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang apa? Kawan-kawan yang sejenis dan yang tak sejenis. Campur sekali di menawar. Ada pula kat meja tu macam-macam. Air Coca-Cola ada, air Pepsi Cola ada, air yang bukan cola pun ada. Semua ada. Tiba-tiba tinggal terus. Kawan ustaz ni, minggu ni tak pergi karaoke. Tak pergi lah. Selalu kau yang ajak aku pergi ni, aku ajak kau tak nak pergi. Aku dah taubat. Alah, sudahlah. Kau tunjuk baiklah. Aku kenal kau siapa, kau pun kenal aku siapa. Bayarlah. Racun lama-lama pergi juga. Nampak ni masalah kita. Azab ada, tapi cabaran tak dapat mengatasi cabaran. Ni masalah kita. Ya. Karaoke ni salah ke? Karaoke ni kalau ikutkan tak salah. Bagi saya lah, kalau tanya saya kata tak salah. Salahnya karaoke tak mana? Bukan tentang karaoke tu, tentang keadaan karaoke. Bila kita karaoke di pusat karaoke, kalau kita 6-7 orang lelaki semua, kita minum air zam-zam ke, kita minum air mineral ke, kita minum air air gau ke, contoh nyanyi pula lagu La Izrahi datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Okey tak karaoke tu? Tak ada masalah. Yang tu lagi, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salah tak karaoke tu? Tak salah. Tapi bila karaoke tu, udahlah air yang macam-macam neka ada atas meja tu. Lepas tu ada pula kawan-kawan, ada pula yang menemankan yang bukan sejenis tak? Dengan rambut mengerebangnya, dengan pakaiannya. Itu yang syok, Ustaz. Jangan Ustaz tak tahu. Tak ada benda tu tak syok. Tak pula. Ini masalah. Masalah. Jadi karaoke ni tak salah. Macam juga kalau orang tanya apa hukum main band majlis kahwin. Bagi saya tak salah. Setengah orang kata salah. Apa main band ni, kata main band majlis kahwin ni merosakkan majlis kahwin dengan masing-masing. Kalau dia main band, main muzik je, lagu kahwin, lagu yang sesuai, tak ada joget-joget depan, lelaki perempuan bercampur joget-joget, boleh lah. Band majlis kahwin tu tak ada isu. Macam juga DJ pasang lagu, DJ majlis kahwin pasang lagu, sambil dia pasang lagu dia bercakap, contohnya. Salah ke benda tu? Tak salah. Tapi kalau dah ada benda-benda yang bercanggah, ada pula joget pula. Sebentar lagi kita akan pasang lagu joget. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang nak joget di depan sini, kita sediakan tempat tu tuan-tuan berjoget. Barulah tak kena. Barulah ada, dianggap ada maksiat di situ. Tu cerita dia. Jadi kita kena pandang benda tu, jangan pandang selapih, kita kena pandang 2-3 lagi. Sebab itu tuan-tuan, bila wali songo masuk ke tanah jauh, menyebarkan agama Islam, mereka tidak terus mengharamkan apa yang orang Jawa amalkan. Hatta saya baca wali songo ni, bila dia tengok orang Jawa waktu tu menyembah belum agama Islam, ada simpan patung rumah, dia tak larang.
Dah masuk Islam pun ada simpan patung rumah, dia tak larang. Kita cakap buang dah masuk Islam buang patung ni kita kena buang. Tak ada. Simpanlah patung tu. Mereka tak larang pun. Tapi dalam masa sama mereka memberi kefahaman. Lama-lama orang Jawa ni yang beragama Islam ni buang sendiri. Buang sendiri dia dah belah mengaji, buang sendiri. Oh tak betul, tak elok simpan patung ni, simpan patung ni malaikat tak masuk rumah. Buang tu kan. Tak ada mereka kata dia tengok ni buat ni patung ni tak boleh ni, haram ni, kena buang ni. Orang tu baru masuk Islam. Ya. Nah, nampak cara kebijaksanaan dakwah. Macam kita lah, macam kami dalam polis tak ada pun, tapi tiba-tiba terus haram terperanjat untuk beli negara. Wah ni Ustaz Bakar masuk haram semua, tak ada yang halal, semua pun tak boleh. Komplain dengan Ketua Pengarah JAKIM. Ustaz ni kita hantar balik ke JAKIM, tak boleh, dia ni semua tak boleh. Jadi kita dalam polis ni kita kena apa yang dinamakan sebagai faton, bijaksana. Benda yang kalau tengok macam contoh, saya tengok kita tengok masih ada lagi amalan S9, ada amalan-amalan yang tak apalah, cuma kita beritahu kalau ada buat benda macam ni tak ada doa. Ada faham ni ya. Nak majlis ada keberkatan, kalau nak doa ni tak boleh campur benda-benda ni. Mana-mana majlis yang dia nakkan doa tu, dia tak buatlah benda-benda tu. Tapi nak buang tu ni makan masa lah. Kan? Nabi SAW nak buang jahiliah pun makan masa 23 tahun. Kami duduk dalam polis ni baru 14 tahun. Kami tak ada mukjizat. Nabi SAW ada mukjizat, itu pun ambil masa 23 tahun. Maknanya nak bersihkan pasukan kita ni lebih daripada 23 tahun. Mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin lagi 100 tahun kita kan. Tapi kenalah sabar. Kan, kami usaha ni kenalah sabar. Itu je. Kan, menghadapi cabaran. Kami datang ke sini tak dibentang kapet merah pun, kena marah lagi dia. Tak dibentang kapet merah pun kena marah lagi dia. Apa ni Ustaz, apa Ustaz Bakar ni tak boleh, itu tak boleh, suruh pimpin baca doa tak boleh, suruh jadi imam sembahyang jemaah tak boleh. Saya beritahu dengan bos ini, saya kata tuan, budak-budak ni baru lagi, dia belum biasa, bagi sedikit masa, kita beri khusus pada mereka, mereka boleh bahas. Sekarang semua boleh. Tanya Ustaz kami jadi imam boleh, apa lagi, jadi imam semayang boleh, mengajar Quran boleh, jadi ketua biro agama boleh, uruskan surau boleh. Bayangkan tuan, buat program besar boleh. Maknanya kebolehan seseorang itu pelbagai bila dia ada pengalaman. Ni cerita 2008, budak-budak ni fresh lagi, hijau lagi, mana ada pengalaman dia kerja. Jadi itu yang dihadapi waktu itu. Kena marah, kena komplain semua. Sekarang semua boleh. Urus jenazah boleh, mandi jenazah boleh, semua daripada mula sampai habis. Bayangkan, tak payah. Dulu di IPK ada tim pengurusan jenazah daripada kalangan anggota-anggota. Sekarang kita kena set up balik, kena ajar balik anggota-anggota ni pengurusan jenazah. Masa apa? Untuk backup kami. Kalau kami tak ada, macam mana? Sebelum kami ada tim dah. Tanya Cik Mualam Cik dia. Ada tim lah, dia fikir siapa ada orang Haji Sahab lah, Cik apa. Adalah dia punya tim dia. Satu saya tengok dalam senarai tu ada 10 orang. Bila kami masuk, Ustaz Bakar masuk, semua tanya diri. Ustaz Bakar ada, dia orang boleh buat. Sekarang masing-masing dah bencin. Dah bencin, dah bersara, dah pindah. Tinggal siapa je. Kita paksa kita buat khusus jenazah, nak latih pegang anggota-anggota ni supaya jadi backup pada kami Ustaz. Tu nampak. Tu cerita sekarang. Jadi kita ni makan masa bila nak membawa manusia ke arah jalan Allah, bukannya makan masa satu hari. Dia makan masa. Apatah lagi Bani Israel. Itu lagi teruk. Betul Nabi Musa beritahu kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bila Musa tanya pada Nabi SAW, berapa apa hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, wahai Muhammad? Allah Ta'ala bagi pada saya hadiah sembahyang fardu 50 waktu. Apa jawab Musa? Banyak tu, 50 waktu banyak tu kau minta. Kurang lagi pada Allah Ta'ala, 9 kali turun naik sampai 5 waktu. Apa lagi tinggal sekarang? Ya Muhammad, 5 pun banyak. Kau tengok muka kau tengok muka aku, kau tengok badan kau tengok badan aku.
Umat aku dapat 2 waktu pun tak lewat. Apatah lagi umat kamu wahai Muhammad yang dapat 5 waktu ni. Nampak. Itu Bani Israel. Itu Ta'ala masukkan ayat-ayat ini sebagai peringatan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita supaya tidak meniru perangai Bani Israel ni. Bila ada berlaku sesuatu, dia bukan nak menyelesaikan, dia mencari jalan nak kecoh lagi. Pasal apa? Ada motif-motif dia. Itu cerita dia. Macam yang disebut oleh pengarang kitab kan? Ada motif dia. Motif dia apa? Nak menyembunyikan siapa pembunuh sebenar. Jadi dia bertepuk takut seorang ni. Dalam sekali Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bagi tahu pada Bani Israel, cari seekor lembu betina. Lepas jumpa, sembelih. Ambil anggota badan, mana-mana anggota badan lembu betina ni, pukulkan pada si mati. Si mati ni akan bangun dan menceritakan siapa pembunuh ni. Nak cari seekor lembu betina pun tanya macam-macam tuan. Itu perangai Bani Israel. Jadi kita jangan macam tu. Bila kita terima arahan, apatah lagi perintah Allah SWT, sami'na wa ata'na. Ini sikap kita. Kita dengar dan kita jangan tanya kenapa sembahyang fardu 5 waktu, tapi 2 waktu. Contoh, kenapa kena puasa bulan Ramadan dia tak boleh puasa bulan lain ke? Kena puasa bulan Ramadan juga. Kenapa diperintahkan puasa bulan Ramadan? Kita ada 12 bulan tak boleh tukar-tukar. Tahun depan bulan Syaban pula. Tahun lagi satu bulan Muharram. Tahun yang kemudian bulan Rajab ke, tak boleh. Kena Ramadan juga dia tak tahu. Kenapa? Ada manusia yang jenis ini dia mempersoalkan syariat hukum hakam Allah SWT. Kenapa orang mencuri kena potong tangan? Dia persoal. Kita kata itu perintah Allah. Tetapi pencuri macam mana yang dipotong tangan ni? Bukan semua orang yang mencuri dipotong tangan. Kena faham. Kalau orang mengaji fik jenayah, dia akan faham jenis orang macam mana yang hukumannya dipotong tangan. Kalau orang tu mencuri duit bank pakai online, dia curi bank, satu orang pelanggan 5 sen masuk akaun dia. Kalau dah juta, berapa dia dapat? Dia curi duit orang. Itu nak potong tangan ke? Sesuai ke potong tangan? Itu kena fikir tu. Kalau kita fikir, kita akan lihat bahawa sebenarnya asas hukuman potong tangan itu bagaimana. Tapi ada orang pertikai. Dia kata kenapa kena potong tangan ni? Kenapa potong tangan ni? Tak boleh ke hukuman lain? Kenapa orang berzina kena sebat 100 kali? Dia suka sama suka rela. Dia dah suka sama suka, bukan rogol. Betul tak? Mana satu jenayah? Yang paksaan ke ataupun yang suka rela? Kan? Mana satu jenayah? Suka sama suka ke? Persetubuhan suka sama suka ataupun rogol yang jenayah? Dan tentulah rogol jenayah kan? Ya tak? Ada section dia tuan-tuan tahu kan dalam perkara saat. Tapi dalam Islam, suka sama suka pun kalau di luar pernikahan tetap dikira haram satu jenayah. Ada hukumannya. Sebat 100 kan. Tak percaya tengok filem Semerah Padi. Anak tu penghulu tu. Anak tu penghulu. Tak ada kira anak aku pun kalau dia berzina jalan kena hukum ke. Jenuh taruna pujuk Tok Penghulu, jangan sudahlah tu, cukuplah Tok Penghulu. Tak ada. Mengikut syariat Islam, aku kena sebat mereka 100 sebatan. Sebenarnya dia daripada kisah, satu kisah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab dulu. Ketika anak dia sendiri melakukan perzinaan, dihukum 1 kali. Anak dia waktu disebat, anak Sayyidina Umar ni, waktu disebat tu dia mati. Tu cerita dia ambil dalam surah hadis tu. Anak dia sendiri berzina ni, anak Sayyidina Umar sendiri berzina. Dihukum sebat 100 kali, mati ketika disebat, tak berhenti. Walaupun dah terkulai jadi mayat, Sayyidina Umar tetap sebat sampai 100 kali. Itu cerita dia. Ya. Jadi ada orang tikai, kenapa zina ni kena sebat 100 kali? Dia suka sama suka. Ini jenis orang yang mempertikaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita apa perintah Allah, kita terima, sami'na wa ata'na. Perintah manusia, selagi dia tak bercanggah dengan perintah Allah, kita terima. Kalau bos tu cari, tolong carikan aku kasbuk satu kartun, tak boleh. Tuan tak boleh tuan, ni kasbuk ni haram tuan. Kau nak buat tak buat? Kalau kau tak buat, kita tak tertib. Aku adukan ke jeep. Sudah. Kita mengadukan jeep lah. Bos saya suruh beli
tersebut satu kartun saya kena beli ke tuan? Contoh kena naik kes KMT Jeep ingkar perintah. Kita jawablah depan pegawai Jeep. Tuan, macam mana saya tak ingkar perintah bos saya tuan? Bos saya suruh saya beli waktu non-Muslim contoh. Dia suruh saya beli Carlsberg 100 kartun. Mana boleh tuan? Dia ada anggota non-Muslim, biarlah anggota non-Muslim dia beli tuan. Takkan saya yang kena beli tuan? Kita boleh jawab. Ini perintah, ini bercanggah dengan syariat Allah. Orang yang beli arak, dosa dia macam orang yang minum arak juga. Tu kena faham. Jadi kita nak menerima perintah manusia pun kena ikut tengok juga. Tak boleh kita ya tuan. Nak naik nak recommendation naik pangkat. Ya tuan. Sanggup beli tu. Jangan. Tidak ada keberkatan. Tu ingat tu. InsyaAllah. Itu punya ni lah. Baik. Kemudian ayat yang ke-73, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqul nadribu bi ba'dihha. Ya, maka kami berfirman kami Allah Taala, idribu bi ba'dihha, pukullah orang itu dengan sebahagian anggota lembu itu. Ni cerita ni. Maknanya bila lembu kita dah sembelih, ambil sebahagian anggota lembu ni pukul kat orang yang mati ni tadi. Itu dia. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Dia cerita zaman dulu lah. Zaman kita tak kira. Zaman dulu orang tak bertaubat kena bunuh diri. Zaman Nabi Musa, orang yang berdosa nak bertaubat, macam mana cara dia? Bunuh diri. Bunuh diri. Tikam perut tu mati. Lepas tu tak hidup ni. Kita tak sama cara tu. Agak-agak SM kalau duduk zaman tu je. Dah banyak dosa, SM mengadu kepada Ya Allah, macam mana aku nak bertaubat dia Allah. Kata Allah Ta'ala, kamu nak bertaubat, kamu kena tikam dia, kamu mati. Macam selalu. Sebab tu Allah Ta'ala tahu dah kita akhir zaman ni macam mana. Ini kita ni. Nabi dah kata, apa dia? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Apa dia? Cinta dunia, takut mati. Memang Allah Ta'ala dah tahu lama dah. Nabi SAW tahu lama dah perangai kita akhir zaman ni. Jadi Allah Ta'ala sediakan satu bencana bagaimana kita akhir zaman ni nak bertaubat ke atas segala dosa kita buat. Apa dia? Tadi kan? Menyesal, tinggalkan, berazam tak buat lagi, mandi taubat, sembahyang sunat taubat, settle. Bersih kita. Nak cantik pergi umrah. Tu yang orang salah faham. Dia dah buat dosa banyak-banyak, dia pergi umrah, nak cuci dosa. Lepas tu balik buat dosa balik. Ini mempermain-mainkan konsep taubat. Kalau dah kita bertaubat, tinggal terus lah. Janganlah kita anggap pergi umrah tu cuci dosa. Dia tak. Dia dah buat dosa banyak-banyak, lepas tu pergi umrah dia cuci dosa. Aku dah bersih lah. Lepas tu balik ke Malaysia, buat dosa balik. Ini pening tuan. Kalau dah kita balik daripada umrah, usahalah supaya tidak melakukan dosa besar. Dosa kecil memang tak boleh buat lah. Dosa kecil kita tak boleh lagi. Dosa besar ni kita boleh, memang wajib kita hindarkan. Dosa kecil memang tak boleh buat lah. Sikit lagi azan kat sebelah. Baik. Kemudian kata wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Dan diperlihatkannya kepada kamu bukti-bukti kekuasaannya menurut kamu berfikir. Apa bukti kuasa Allah Ta'ala? Dengan pukulan anggota lembu pada si mati itu ditakdirkan Allah bangun, hidup semula dan menceritakan siapa yang bunuh dia. Lepas dia cerita tu dia mati balik. Itu cerita dia. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala berkuasa menghidup dan mematikan. Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Itu kuasa Allah. Dicabang oleh Namrud. Kita baca dalam surah Al-Baqarah nanti ayat yang kemudian ni. Namrud kata apa? Ana uhyi wa umiit. Aku pun hidupan matikan. Macam mana cara ni Sam? Dia suruh askar panggil dua orang banduan dalam jail. Panggil dua banduan, dua orang. Bawa sini dua orang banduan tu. Dah bawa dua orang ni. Yang seorang A, seorang B. Okey. Kata Namrud kepada apa ni, anggota Al-Bojo dia lah. Okey, A ni kau bunuh. Mati A.
B ni tak apa, B ni hantar balik ke penjara. Namrud kata apa pada Nabi Ibrahim? Kau tengok ni bukti aku hidupkan dan mematikan. Tengok, yang seorang ni dah mati terkulai, yang seorang lagi aku hantar balik penjara, hidup lagi. Aku pun macam Tuhan juga, menghidup dan matikan, kata Namrud pada Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab balik? Ayat ni pernah Ustaz kami baca dalam sembahyang. Apa Allah Ta'ala kata pada apa ni Nabi Ibrahim kata pada Namrud? Baik, saya terima kata-kata Tuhan, tapi kalau Tuhan betul-betul Tuhan, Tuhan tengok matahari terbit daripada timur, tenggelam di barat. Tuhan ubah. Kalau Tuhan betul-betul Tuhan, Tuhan ubah. Matahari itu terbit dari barat, tenggelam di timur. Fabu hitam dari kafar. Maka Namrud tak boleh berkata apa-apa. Pasal tak ada power. Dia adalah manusia biasa. Kalau betul-betul Tuhan yang boleh buat benda ni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Nampak? Kan? Jadi Allah Ta'ala dengan kuasanya, bila pukul tu, bangun orang, hidup balik orang, dan diceritakan siapa bunuh dia, apa sebab dia dibunuh. Orang ni bunuh aku, ini yang bunuh aku ni anak aku sendiri. Sebab apa dia nakkan reta pusaka aku. Aku dapat tahu dia nak bagi pada orang lain, sebelum dia bagi pada orang lain, aku bunuh dia dulu. Ini anak aku sendiri yang bunuh. Barulah terbongkar siapa pembunuh sebenarnya. Bukan kami hitam tu yang dituduh-tuduh tu. Rupanya orang yang membunuh tu bukan orang lain, anak dia sendiri yang bunuh. Nampak? Pasal tamatkan harta bapak dia kaya. Jadi bapak dengar-dengar dia dengar bapak dia nak bagi kat orang lain harta ni, sebelum apa-apa baik dia bunuh bapak ni. Lepas tu dia pusing cerita. Kan? Saya pun tak tahu bapak saya mati ni, saya pun tak tahu ni. Kata. Tujuannya supaya dia boleh mewarisi harta bapak ni. Rupanya bila dipukulkan anggota lembu betina tu kepada arwah bapak dia ni, barulah bapak dia cerita. Barulah si mati dia cerita. Sebenarnya bunuh aku ni anak aku ni, orang lain. Habis dia cerita tu, mati balik. Barulah Bani Israel tahu cerita yang sebenar. Itu cerita dia. Baik, kita sikit lagi. Ayat yang berbunyi fakun abikum ba'dihha, maka berkata kami Allah, pukullah orang itu dengan sebagai anggota lembu itu. Maksudnya itu Allah Ta'ala tak menyuruh mereka memukul orang yang terburu itu dengan sebagai anggota lembu yang disembelih tadi. Jangan takdir Allah hiduplah ia seketika itu juga, bangun dan bercerita bahawa simpulan saudara sepupunya. Dalam kitab ni saudara sepupunya, ya, dialah yang telah membunuhnya. Kemudian orang itu mati semula. Dia ada satu riwayat lain mengatakan anak sendiri. Yang dalam kitab ni dia kata saudara sepupu dia. Tapi motif itu sama lah, nak mewarisi harta semati tadi. Motif sama. Sebab benda ni dia ada beberapa riwayat yang berbeza. Tapi benda ni itulah, kisahnya itu juga. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, kadzalika yuhillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Astagfirullahalazim. Demikian Allah menghidupkan orang yang mati dan membiarkannya kepada kamu kesusahannya. Mudah-mudahan kamu fikirkan. Jelasnya jika Tuhan berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati, seperti dalam peristiwa ini, maka kepada semua yang bernyawa dan telah mati juga Tuhan berkuasa menghidupkannya. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan percayalah kepada kekuasaannya. Itulah pengajaran yang kita dapat daripada ayat ke-72 dan 73 tadi. Maksudnya ayat kedua ayat ini menyatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa menghidupkan dan mematikan. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa menyingkap kebenaran, walaupun kebenaran itu cuba disembunyikan, lama-lama akan terbongkar. Apa kata pepatah orang tua? Bau busuk bangkai tak akan dapat ditutup dengan nyiru. Lama-lama sampai juga. Walau macam mana nak di-cover pun, nak disembunyikan pun, tetap akan diketahui orang juga. Itu pengajaran yang kita dapat daripada ayat 72 dan 73 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan ayat yang ke-74. Kita sambung InsyaAllah. Jadi untuk kuliah hari Rabu ni, kita akan pergi kepada kuliah hadis 40 peristiwa akhir zaman. Kenapa saya bawa kitab ni? Sebab kita sekarang berada dalam akhir zaman.
kebanyakan perkara-perkara yang kita lihat berlaku sekarang ni telah diceritakan oleh Nabi SAW. Dan benda tu berlaku. Jadi kita, supaya kita ambil iktibar. Memang berlaku. Contohnya macam Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, satu masa nanti orang miskin, orang yang berkaki ayam akan membina bangunan tinggi. Berlaku. Itu berlaku di Dubai. Orang Dubai pada zaman Nabi SAW, orang Arab tak tahu, tak kenal apa itu Dubai, apa itu Abu Dhabi, apa itu Doha, apa itu Muscat, apa itu Kuwait. Tempat yang kaya-kaya tu lah, yang banyak minyak tu. Orang Arab ketika itu yang kenalnya Yaman dan Syam. Sebab ni tempat orang yang ada tempat perdagangan. Yaman kan, surah Quraisy kan, ila fi Quraisy ila ghairi hatta syitai wasaif. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, berdagang ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam, berdagang ke Syam. Tempat perdagangan zaman tu. Sekarang ketika itu Abu Dhabi, Dubai ni padang pasir. Padang pasir tek unta. Tak ada value, tak ada nilai. Tapi akhir zaman bila ada minyak, maka di sanalah terbinanya bangunan tinggi. Syam, Yaman apa jadi sekarang? Jadi tempat orang berperang. Hancur kan? Itu cerita kan? Ya, berbunuh-bunuhan, berperang, perang saudara kan? Berlaku kebuluran, kelaparan. Tengok orang Syria musim sejuk kan? Tidur dalam kemah pelarian kan? Orang Yaman pun lebih kurang macam tu juga. Sedangkan zaman Nabi, mereka ni adalah orang-orang Arab yang maju, yang berharta kan? Jadi yang Nabi SAW sebut tu ada berlaku sekarang. Lepas tu kita mengaji tu hadis 40 peristiwa akhir zaman, supaya kita faham yang Nabi sebut tu memang berlaku sekarang. Jadi kita kaji. Lepas tu saya bawa 4 kitab. Satu kitab Fardu Ain, Safiatul Najah, untuk Fardu Ain mengajar tentang ni. Kemudian kitab hadis 40, Matan Arba'in kan? Kemudian kitab tafsir ni, dan yang akhir sekali kitab hadis 40 peristiwa akhir. Nampak cukup nampak saya. Banyak benar orang sebut. 4 pun cukup dah. Isteri pun paling kuat pun 4 orang je, tak boleh lebih. Itu dia. Orang perempuan marah tu dengar sekawin 4 tu. Tapi memang itu dah betul kan? 2, 3 dan 4. Kan? Tak cukup, tak boleh adil, seorang cukup dah. Itu cerita Jadi insyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan pengajian kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Rabu lusa ni insyaAllah. Jadi besok tak adalah. Besok kita kalau ada kelapangan, siapa-siapa nak mengaji, bawa Quran, kita mengaji, nak betulkan bacaan, boleh. Saya ada insyaAllah, tak tahu ke mana saya ada bersama tuan-tuan. Siapa nak mengaji lah 10 minit. Bukan je lah mengaji dan betul bacaan ni 10 minit okey jalan. Ambil orang lain pula kan. Jadi kuliah kita sambung balik hari Rabu insyaAllah. Jadi itulah saja sikit apa yang kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ni ada pengajaran untuk kita, kita jadikan panduan di kehidupan kita yang sementara ni. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sementara di dunia ini akan baik, dan kemudian kita di akhir juga akan jadi baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan pada ini mungkin terkasar bahasa, mungkin telah dibicara, mungkin tersinggung kata, semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada bulan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Quran Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma arham jaman hadza al-umma tafaddala madita masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma barik syamlahum wa barik jamhum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salli alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya taqib ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجسها ويا زمن الاحزاب يزيد وصول عليهم وفد بيوسف ارحم الراحمين. ربنا زدنا موزونا كما يا اقرب الاقرب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا
المصير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وأسأل هدى الأمة بفضلك وجودك وكرمك وكرمنا من يسوع يا أرحم الراحمين. رب اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزال والسيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. وربنا تقبل منا دعاءنا ومرسلنا وعلمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليله المباركه من شر البارك كسب العليم. وتب علينا يا مولانا انت تواب رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان دعوانا فيها سبحانه وميتتنا فيها سلام وطهوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. هنا نتقبل بخير بالله والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.